Pusat Astronomi Baitul Hilal, balai cerap termoden Asia Tenggara. Tangani kesan lonjakan jumlah kes COVID-19, fasiliti di pusat perubatan perlu dipertingkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Selasa 13 April 2021 bersama saya Zira Zamri dan rakan juru bahasa isyarat Tan Libi. Terus bersama kami untuk laporan berita dari seluruh negara. Baik, untuk lintas langsung hari ini, kita mulakan dengan perkembangan dari Sabah bersama Muhammad Syahrizam Awang. Fokus utamanya Ramadan tanpa aktiviti bazar di Sabah. Selepas itu, kita akan langsung ke Bumi Kenyalang bersama Bumawin yang bersedia dengan fokus utamanya fasiliti di pusat perubatan perlu dipertingkat bagi mengekang penularan COVID-19. Dan akhir sekali, kita akan bersama Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru. Paparannya juga mengenai Bazar Ramadan yang kebenaran operasinya dibatalkan. Terus bersama Berita Wilayah. Projek sistem perparitan utama bagi kawalan banjir di Lido Waterfront Boulevard berhampiran Teluk Danga, Johor Bahru diyakini mampu mengatasi masalah banjir di hulu Sungai Abdul Samad dan Sungai Chat. Pembinaan projek pada Januari 2019 itu telah siap sepenuhnya Disember lepas, melibatkan kos RM19 juta. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata banjir di kedua-dua lokasi itu sering mengakibatkan beberapa lokasi terjejas, termasuk di Kampung Muhammad Amin. Sistem perparitan itu turut dilengkapi perangkap sampah bagi memastikan perairan sekitar Teluk Danga lebih bersih, selain kamera litar tertutup bagi memastikan kelancaran operasi. Terdahulu Datuk Hasni hadir majlis penyerahan projek oleh Lido Waterfront Boulevard Sdn Berhad kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. MBJB akan mengawal selia sistem perparitan berkenaan. 10 sekolah di Parlimen Titiwangsa yang terjejas teruk berikutan hujan lebat dan angin kencang petang semalam akan diselenggara dengan kadar segera. Ia bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung tidak terjejas. Menurut Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Rina Harun, perbincangan sudah diadakan antara pihaknya bersama Kementerian Pendidikan bagi menilai kerosakan untuk menentukan kos baik pulih dan penyelenggaraan. Kita akan dapatkan daripada JKR, ya, sama ada ia melibatkan dari segi penyelenggaraan ataupun daripada struktur. Saya kira sekarang ni mereka tengah mendapatkan tengah mengemaskinikan kos-kos yang berkaitan sebab dia melibatkan 10 buah sekolah. Kalau anggarannya, kalau tengok daripada pandangan mata kasarnya, melibatkan jutaan ringgit jugalah. Sebab dia melibatkan 10 buah sekolah dalam Parlimen Titiwangsa dan saya dimaklumkan melibatkan berpuluh-puluh kelas yang terbabit, ya, termasuk juga mal komputer dan sebagainya. Beliau menjelaskan demikian selepas mengadakan lawatan prihatin ke Sekolah Kebangsaan Puteri Pandan 1 di Ibu Negara petang tadi. Kejadian petang semalam itu telah memusnahkan 10 buah sekolah di Taman Maluri Ceras yang melibatkan SMK Taman Maluri, SMK Datuk Lokman, SMK St. Gabriel, SMK Cochrane Perkasa, SK Puteri Pandan 1 dan 2, SK St. Gabriel, SJKC Sanjin, SK Taman Maluri serta SK Cochrane Perkasa. Bagaimanapun tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian tersebut.
RM18.2 juta diperuntukkan untuk program dan bantuan membabitkan usahawan wanita dan orang kurang upaya OKU menerusi kerjasama antara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan berkata, MEDEK menerusi agensinya bersetuju bekerjasama dengan KPWKM bagi membantu kumpulan sasaran khususnya untuk mendepani tempoh pemulihan selepas COVID-19 serta membantu mereka mengembangkan operasi. Peruntukan akan digunakan untuk pelbagai program termasuk latihan, bantuan kewangan, program bimbingan dan pinjaman mudah yang bertujuan mengeluarkan lebih ramai usahawan berdaya saing, dinamik dan berdaya tahan. Antara agensi di bawah MEDEK yang terlibat dalam inisiatif itu ialah Institut Keusahawanan Negara, Tekun Nasional, SME Corp serta Perbadanan Nasional Berhad PNS yang akan bekerjasama dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga serta Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah KPWKM. Usahawan wanita adalah antara yang paling teruk terjejas oleh pandemik itu, memandangkan sebahagian besar mereka di bawah kategori mikro dan tidak formal, tidak berdaftar selain berniaga dalam sektor tidak penting seperti estetika, fashion, spa, salon kecantikan dan pengurusan acara. MEDEK turut menumpukan usaha membantu perniagaan terbabit beralih kepada digital. MEDEK juga menerusi PNS berhasrat bekerjasama dengan KPWKM untuk mengenal pasti perniagaan yang dimiliki wanita yang berpotensi dikembangkan sebagai jenama franchise tempatan. Baik saudara, Pahang menjadi negeri terakhir di pantai timur bagi laluan siri 1 program jelajah Ramadan tahun ini. Pada program kali ini, 3,000 bekas bubur lambuk diagihkan kepada penduduk. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman yang kini berada di Dewan Serbaguna Selancar Rompin Pahang. Silakan Rozi. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Pria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 13 April 2021 bersamaan 1 Ramadan 1442 Hijrah merupakan hari pertama bagi umat Islam menunaikan ibadah puasa. Dan hari ini juga Pahang merupakan negeri terakhir di pantai timur melakukan siri jelajah Ramadan bagi tahun ini. Dan untuk perkongsiannya, saya kini bersama dengan pengarah RTM Pahang, Encik Arifin Awang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Encik Arifin boleh kongsikan mengenai program hari ini. Okey, baik. Untuk program hari ini, alhamdulillah kita telah dapat berjaya melaksanakan program ini dengan baik dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan, dan juga kita berjaga-jaga bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Dalam masa sama, kita juga telah dapat mengadakan program ini secara serentak 2 program, iaitu memasak bubur lambuk bersama dengan penduduk Farda Selancar 2 sehingga 5, dan juga kita juga mengadakan sedikit agihan untuk golongan asnaf berupa barang keperluan harian. Dan bagaimana pula dengan agihan bubur lambuk ini? Untuk agihan bubur lambuk ini, kita telah berjaya memasak sebanyak 8 kawah bubur lambuk bersama dengan penduduk setempat, yang mana daripada 8 kawah itu, 5 daripadanya adalah resipi daripada pihak syarikat Adabi, dan selebihnya 3 kawah lagi kita dapat daripada resipi penduduk setempat sendiri yang hasilkan. Okey, di samping itu kita juga mendapat kerjasama daripada pihak Don Muazzam Shah dan juga daripada pihak Farda Selancar sendiri, dan daripada Majlis Perbandaran Rompin dan MKN sendiri, Negeri Pahang, MKN Negeri Pahang, dan juga penduduk sempat. Okay. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dan saya juga kini bersama dengan Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Pahang, Encik Muhammad Zaira Shazli Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jadi mungkin Encik Syah boleh kongsikan mengenai SOP bagi program kali ini. SOP bagi program kali ini saya lihat telah diaturkan dengan baik. Ada kawalan keluar masuk, ada pasukan rela yang menjaga kepatuhan kepada SOP, dan seperti mana SOP asas yang kita nyatakan sebelum ini, ada disediakan pengesahan suhu, scan barcode dan sebagainya, diadakan di tempat yang terkawal, berpagar, dan semua pihak yang hadir memakai penutup muka. Yang kata lain adalah pematuhan SOP dalam program kali ini adalah sangat baik. Dan kita mengucapkan syabaslah kepada penganjur, kepada pihak RTM dan juga pada pihak-pihak lain yang terlibat kerana mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan saya dimaklumkan juga pengagihan bubur lambuk ini pun dibuat secara drive-thru untuk mengelakkan berlakunya perkumpulan ataupun keadaan yang tidak terkawal. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Syah. Dan untuk anda, saya pasti ada di antara anda sekarang ni tengah bersiap nak ke bazar maupun yang dah balik pun daripada bazar. Dan saya cuma nak ingatkan untuk anda terus patuh perintah kawalan pergerakan dan juga patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan. Untuk itu, kita kembali dulu bersama rakan penyampai di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih Rozi Hanis. Saudara, pastinya semalam ramai yang tertumpu di hadapan televisyen maupun di hadapan gadget masing-masing bagi mengikuti pengumuman penting permulaan Ramadan. Namun, bagaimana petugas di lokasi cerapan melakukan tugasan berkenaan? Dan sejauh manakah penggunaan kecanggihan peralatan serta teknologi bagi menentukan penetapan hari-hari penting dalam Islam? Wartawan Muhammad Zulhanizam di Labuan ada kupasannya. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL dipilih sebagai lokasi untuk membuat pencerapan anak bulan sejak dari tahun 2005 lagi. Ini kerana imej yang diperoleh menerusi menara UMSKAL ini adalah lebih jelas berbanding dari kawasan lain. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 13 hari bulan April 2021. Hari ini merupakan hari pertama Ramadan bersamaan 1442 Hijriah kita berpuasa yang sudah menjadi kewajipan buat semua umat Islam. Penentuan awal bulan Hijri dilakukan berdasarkan kriteria imkan ruqyah, iaitu kemungkinan kenampakan anak bulan, dan aktiviti cerapan dilaksanakan pada setiap hari ke-29 dalam bulan Hijri. Cerapan anak bulan atau sinonim dengan melihat anak bulan dilakukan bagi menentukan tarikh-tarikh penting dalam Islam sekaligus menjadi panduan kepada muslimin dan muslimat untuk mengerjakan ibadah sunat maupun wajib dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua Unit Falak Pejabat Mufti Labuan Awangku Bolkizan Ahmad Thani merupakan salah seorang individu di sebalik tabir yang melakukan pencerapan anak bulan bagi tarikh-tarikh penting dalam kalender Islam. Kita menggunakan 3 teknik cerapan. Kaedah digabungkan dari teleskop dengan CCD, yang kedua teleskop dengan kamera DSLR, dan yang ketiga teleskop dengan mata kasar sendiri. Ada 2 orang saksi kenampakan anak bulan, iaitu seorang akan menumpukan perhatian pada teleskop dengan mata kasar dan juga 2 lagi dikendalikan oleh seorang saksi mengendalikan kamera CCD dan juga kamera DSLR. Bukan sahaja itu, Labuan juga memiliki kelebihannya tersendiri memandangkan lokasi ini terletak di Kepulauan Borneo selain dikelilingi Lautan Biru. Wilayah Persekutuan Labuan mempunyai satu lokasi yang amat strategik, yang amat unik di Malaysia. Dan yang mana pulau ini bukannya satu tempat pengumpulan hujan. Dia akan berlalu begitu sahaja. Jadi ini membolehkan ufuk di sebelah barat ketika melihat anak bulan amat-amat cerah, dan juga kandungan aerosol di pulau ini adalah amat-amat rendah.
Cakap bukan sebarang cakap, cakap pandai nampak bicaranya. Cerap bukan sebarang cerap, cerap lengkap dengan ilmunya. Awang Kubur Kizan juga pernah diiktiraf dalam International Prison Observation Project pada tahun 2020 atas kejayaannya menangkap imej cerapan bulan termuda di dunia iaitu dengan usia 7 jam 59 minit. Seiring kemajuan teknologi masa kini seperti penggunaan teleskop yang kian canggih amat membantu mendapatkan kesahihan untuk ruqyah dan hisab bagi menentukan tarikh penting dalam Islam. Laporan Muhammad Zulhan Nizam, Berita RTM. Johor bakal membina balai cerap termoden di Asia Tenggara. Pusat Astronomi Baitul Hilal di Pontian Johor menjelang tahun depan. Dijangka menelan kos 15 juta ringgit. Pusat tersebut juga akan menjadi tarikan destinasi pelancongan baharu di negeri itu. Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Tosrin Jarvanti memaklumkan kertas kerja mengenainya akan dibentangkan jawatankuasa pembinaan minggu depan. Dari pengalaman saya, ada kewajaran Johor untuk membina satu balai cerap yang baru iaitu Pusat Astronomi Baitul Hilal Johor. Jadi untuk makluman, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah memaklumkan bahawa Kebahagiaan Tuanku telah berkenan supaya Johor membangun dan mendirikan sebuah pusat astronomi Baitul Hilal yang termoden di Asia Tenggara. Selain sebagai pusat kajian astronomi serta pusat sains cakrawala, balai cerap yang dijangka siap dalam tempoh 5 tahun menjadi rujukan para pelajar dalam bidang berkaitan. Beliau bercakap kepada pemberita di Johor Bahru. Baik, sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa bersama Wan Muhammad Hafiz Hussein di Met Malaysia. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta teluk bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negeri kita. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Seperti diramalkan, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian utara melibatkan negeri Kedah, Perak, begitu juga di Kuala Lumpur, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Selangor, dan juga melibatkan di bahagian pedalaman di negeri Pahang. Dan hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dalam keadaan cuaca ribut petir dan hujan lebat ini, diharapkan anda semua lebih berhati-hati dan pastinya bersabar sekiranya anda tersekat di jalan raya. Biar lambat asalkan selamat. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah pada kali dalam keadaan yang agak mendung, hujan renyai hanya berlaku melibatkan di bahagian Sandakan. InsyaAllah akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Di negeri Sarawak, seperti Semenanjung, hujan beserta petir kini sedang berlaku melibatkan kesemua bahagian, tetapi intensitinya agak rendah, agak lemah jika berbandingan dengan Semenanjung. Hujan yang berlaku ketika ini dijangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca ataupun Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan di kesempatan ini, saya mewakili Met Malaysia ingin mengucapkan selamat berpuasa. Semoga Ramadan tahun ini memberi penuh makna. Marhaban ya Ramadan, sambutlah dengan senyuman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Ramadan tanpa aktiviti bazar di Sabah antara fokus dari negeri di bawah bayu. Muhammad Syarizam Awang telah bersedia dengan laporan penuh langsung dari RTM Kota Kinabalu. Syarizam, teruskan. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bulan suci Ramadan disambut penuh kesyukuran dan kegembiraan umat Islam di Sabah meskipun dalam suasana norma baharu tanpa kemeriahan bazar Ramadan. Masyarakat Islam akur dengan keputusan kerajaan negeri tidak membenarkan aktiviti itu beroperasi sepanjang bulan Ramadan tahun ini memandangkan situasi COVID-19 di Sabah yang tidak stabil. Berikutan penularan pandemik COVID-19, masyarakat Islam di negeri ini masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk berbuka puasa dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Untuk mematuhi SOP kerajaan MKN dengan KKM, COD kan ada sudah cash on delivery. Jadi mudahlah bagi kami yang bekerja ni. Saya lebih memilih kepada di luar lah. Sebab memandangkan saya pun tinggal sendiri di sini. Jadi saya lebih kepada prefer beli makanan dan buka di luar. Contoh macam duduk di masjid sebelum menunggu waktu solat tu, situlah saya menunggu waktu berbuka lah. Memandangkan sekarang ni kes macam ada naik sikit kan, jadi mungkin buat masa sekarang ni terdekat ni saya lebih memilih untuk berbuka puasa di rumah. Sebab kalau di luar ni tunggu keadaan kes tu macam surut sikit, barulah saya pilih untuk berbuka puasa di luar. Sekarang lagi pandemik kan, kalau mau minta orang, tapi sekarang tiada bazar, jadi kita boleh, banyak orang yang COD, pergi apa kan, pergi deliver, pergi rumah. Jadi kita beli, kita makan dekat rumah. Lagipun itu salah satu untuk kita hentikan penularan ni lah. Berbeza Ramadan tahun lalu, Ramadan pada kali ini kerajaan membenarkan solat tarawih di masjid dan surau kecuali di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Penduduk yang didapati mengosongkan rumah sehari sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa kawasan di Tawau akan diarah membuat ujian calitan setelah selesai PKPD. Penduduk terbabit bakal dikuarantin sekurang-kurangnya 14 hari di Institut Pendidikan Guru IPG Balong. Menurut Pegawai Pejabat Kesihatan Tawau Dr. G. Navindran, dianggarkan 20 hingga 30% penduduk di kawasan PKPD telah mengosongkan rumah masing-masing sehari sebelum pemasangan kawat berduri atau penutupan jalan dilakukan pihak berkuasa. Kementerian Kesihatan bersama PKOB telah pun mengesyorkan bahawa siapa-siapa yang balik lepas PKPD habis balik ke tempat tu tidak akan dilepaskan. Kita akan ambil swab, mungkin kita kena kuarantin mereka di pusat perguruan di Balong. Sebab mereka telah larikan diri sebelum ni. So mereka akan diambil swab dan mungkin kita akan kuarantin mereka di sana. Bercakap kepada RTM di pejabatnya di Tawau, Dr. Gina Pindran berkata penduduk terbabit berpindah ke rumah keluarga atau rumah ibu bapa yang bukan dalam kawasan PKPD. Perbuatan tidak bertanggungjawab itu membawa risiko tinggi penularan COVID-19 ke kawasan lain serta menjangkiti ahli keluarga dan orang lain. Sementara itu, seramai 1,795 penduduk Kampung Meruntum Putatan akan menjalani proses calitan COVID-19 sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini hingga 26 April. Menurut Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Putatan yang juga Pegawai Daerah Putatan, Zainuddin Awang, kesemua penduduk terbabit wajib menjalani proses calitan tersebut. Pihak KKM akan melaksanakan swab dis kepada semua penduduk Kampung Meruntum inilah daripada fasa 3, fasa 2 dan fasa 1. Beliau ditemui pemberita RTM di Kampung Meruntum Putatan. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya, serta Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Haris Ibrahim, turut meninjau kawasan PKPD kampung berkenaan. Menurut Insinyur Syahelmi, bantuan bakul makanan sedang diagihkan kepada penduduk. Beliau berpuas hati dengan kerjasama pasukan Barisan Hadapan yang menggembleng tenaga memastikan proses PKPD Kampung Meruntum berjalan lancar. Kita berharap rakyat ataupun penduduk di kawasan Kampung Meruntum bersabar. Bantuan daripada kerajaan seperti bakul makanan sedang kita laksanakan dan apa yang penting adalah untuk
penduduk kampung memberi kerjasama, mematuhi SOP yang telah diberikan. Penugasan ini bermula malam tadi, jam lebih kurang 12.01 tengah malam, yang mana penugasan keanggotaan PDRM, Rela dan ATM telah pun berada di lokasi sini untuk memastikan tidak ada pergerakan keluar dan masuk penduduk di kawasan Kampung Meruntum. Parti Islam se-Malaysia PAS Putatan akan bekerjasama dengan ketua-ketua kampung daerah itu bagi memudahkan agihan bantuan dan sumbangan kepada golongan sasar sepanjang bulan Ramadan ini. Ia bagi meringankan beban keluarga kurang berkemampuan membuat persiapan bulan Ramadan. Yang di-Pertua PAS Kawasan Putatan, Ustaz Muhammad Akmal Osman berkata, dengan bantuan daripada pemimpin peringkat akar umbi, akan memudahkan lagi penyerahan bantuan kepada golongan sasar yang memerlukan, melibatkan golongan B40 dan asnaf. Kita akan berhubung dengan pihak kampung masing-masing lah. Mungkin diorang akan bantu untuk sediakan senarai penerima. Kita cuba bantulah setakat yang kita mampu. Ustaz Akmal bercakap kepada RTM selepas mengagihkan 50 bakul makanan sempena program Ihya Ramadan di Kampung Meruntum Putatan. Sementara itu, dalam majlis berasingan sejumlah 100 bakul makanan, masing-masing 50 bakul makanan diagihkan PAS Kawasan Putatan di Petagas dan Tanjung Aru. Perbendaharaan Malaysia Sabah menerusi program perkhidmatan komuniti bergerak turut membantu kerajaan melaksana hebahan dasar kerajaan dan kepentingan vaksin COVID-19. Perkhidmatan turun padang berkenaan menyasarkan penduduk pedalaman Sabah. Bertemakan Malaysia Prihatin, lebih 10 agensi terlibat memberikan perkhidmatan dalam program berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Abdul Rahim Bakri, program ini berperanan menjelaskan kepada rakyat akar umbi mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan pada masa sama memperkenalkan pelbagai pakej rangsangan ekonomi. Sehingga kini, pakej rangsangan tersebut yang melibatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat telah pun dilaksanakan bernilai melebihi 300 bilion ringgit yang sudah tentu ianya memberikan manfaat kepada rakyat. Beliau yang juga anggota Parlimen Kudat ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program perkhidmatan komuniti bergerak dan kompleks sukan mini di Pitas. Sempena program ini, seramai 377 orang menerima bantuan kecemasan dan Malaysia Prihatin berjumlah RM57,500, sementara 15 pesakit thalassemia menerima mesin Desferel. Turut dianjurkan karnival sukan untuk mendekati golongan belia serta memupuk semangat kesukanan. Seorang bekas pegawai eksekutif sebuah syarikat tidak mengaku bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu hari ini atas 5 pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan membabitkan jumlah keseluruhan RM41,000 dalam tempoh 2010 sehingga 2014. Tertuduh 59 tahun membuat pengakuan itu selepas kelima-lima pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut kelima-lima pertuduhan, tertuduh didakwa memperdaya pengurus syarikat barang kemas untuk memasukkan wang tunai ke dalam akaunnya bagi tujuan mendapatkan tapak perniagaan dan kontrak sewaan perniagaan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Kesalahan itu dilakukan di salah sebuah cawangan bank di sekitar kampung air Kota Kinabalu. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dan deposit RM7,000 dengan seorang penjamin selain meminta menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melapor diri setiap 2 bulan di Pejabat SPRM Kota Kinabalu. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan 24 Mei depan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya SPRM Clementine Severinus sementara tertuduh diwakili Peguam PJ Pereira. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Al-Sapuri bersama dengan Zera Zamri. Silakan Zera. Syarizam, terima kasih. Fasiliti di pusat perubatan perlu dipertingkatkan bagi membendung penularan COVID-19. Laporan itu antara tumpuan dari Sarawak dan langsung bersama Bumawin di RTM Kuching. Buma. Baik, terima kasih Zera. Salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Kesihatan komited menambah baik dan memperketatkan langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di Sarawak yang menyaksikan peningkatan kes baru positif sejak kebelakangan ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba menegaskan fasiliti di pusat perubatan di negeri ini perlu dipertingkatkan supaya dapat menangani kesan berlakunya lonjakan jumlah kes positif.
Datuk Seri Dr. Adham Baba menjelaskan usaha ini dijangka melibatkan mobilisasi sehingga 500 petugas kesihatan dari dalam atau luar Sarawak yang keadaannya terkawal untuk dihantar ke kawasan yang memerlukan di negeri ini. Langkah-langkah kesihatan awam kita dapat laksanakan dengan baik dan nak ucap terima kasih kerana kerajaan negeri banyak membantu. Kerajaan negeri bantu banyak kepada rakyat Sarawak sebenarnya dalam kita menangani wabak COVID-19 dan kesiapsiagaan dari segi penyediaan alat-alat perubatan, ubat, juga PPE dan juga human resource. Kita akan deploy human resource daripada bahagian-bahagian lain dan juga negeri lain untuk datang ke Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 telah memutuskan bahawa petugas media yang terlibat secara langsung dengan liputan di kawasan-kawasan berisiko akan diberi vaksin dalam fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dijangka bermula pada 19 April ini. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke pusat vaksinasi COVID-19 daerah Kuching di Stadium Perpaduan Petrajaya. Sebelum itu, Datuk Seri Dr. Adham Baba yang diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Kyu Han, turut membuat kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak tahun ini akan diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, selain penekanan terhadap SOP, penganjuran majlis ini terhad kepada 200 jemputan sahaja. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman dalam sidang media di Kuching, majlis yang bakal berlangsung selama 3 hari itu boleh diikuti secara langsung di laman Facebook Majlis Islam Sarawak MIS. Ini adalah yang baru kalau kita lihat majlis penyampaian hadiah. Tidak ada kontak fizikal antara penerima dengan penyampaian hadiah. Jadi mungkin agak kita saja kelihatan banyak hadiah itu akan letak di atas satu saksian dan tetamu awal kita UAT itu dan tetamu awal itu Tokri akan menjadi di atas tidak menyampaikannya secara risiko. Datuk Dr. Abdul Rahman mendedahkan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri 2021 akan berlangsung Sabtu ini di Dewan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kompleks Islam Sarawak di Kuching. Bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni, majlis itu akan disertai 10 orang masing-masing bagi kategori qari dan qari'ah, manakala 30 peserta terdiri daripada pelajar pusat tahfiz akan menyertai pertandingan menghafaz Al-Quran. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dijadual menyempurnakan majlis penyampaian hadiah pada 19 April ini. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran ini merupakan aktiviti tahunan yang dikendalikan MIS dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Kuching dan agensi-agensi berkaitan bagi menyemarakkan semangat cinta umat Islam kepada Al-Quran selain sebahagian usaha melahirkan lebih ramai qari dan qari'ah berkaliber di Sarawak. Program Kasih Ramadan Anjuran Tabung Baitul Mal Sarawak TBS terus menyantuni golongan kurang berkemampuan dalam meringankan beban mereka pada bulan Ramadan ini. Menurut Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, inisiatif yang dilakukan menerusi cawangan TBS di seluruh negeri membekalkan bantuan berupa makanan dan kewangan kepada penerima di bawah bantuan saraan hidup. Jelas Datuk Abang Muhammad Shibli, bantuan yang disalurkan kepada 1,700 penerima itu bukan sahaja meringankan beban golongan tersebut, malah memudahkan pihak TBS memperoleh maklumat terkini penerima bantuan. Bagaimanapun katanya pihak TBS akan terus membantu mereka yang kurang berkemampuan walaupun tidak tersenarai dalam senarai bantuan sebelum ini, iaitu menerusi pendaftaran program Jejak Asnaf.
Datuk Abang Muhammad Shibli memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyerahkan bantuan kepada penerima bantuan program Kasih Ramadan TBS di Kuching. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui berterima kasih atas bantuan yang diserahkan oleh pihak TBS yang sedikit sebanyak meringankan beban keluarga mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, kami ucapkan terima kasih kepada Baitul Mal kerana memberi sumbangan dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Ucap terima kasih kepada Abang Baitul Mal atas sumbangan untuk bulan Ramadan tu dengan sedikit sumbangan duitnya. Pasar basah dan tamu yang menjual hasil laut dan tani sering menjadi tumpuan menjelang bulan Ramadan ini. Namun, tinjauan kru RTM di sekitar Kuching pagi tadi mendapati keadaan berbeza dengan suasana sunyi dan sepi dengan kehadiran pengunjung. Menurut salah seorang peniaga yang menjual makanan basah Hamada Nuli, suasana sambutan hari pertama Ramadan tahun lepas dan tahun ini memang tidak jauh berbeza. Beliau yang berniaga menjual ikan segar selama 13 tahun mengakui tempoh 2 tahun ini amat mencabar disebabkan situasi semasa yang mengehatkan orang ramai berada di tempat awam. Sambutan sekarang memang masih kurang. Dari pagi ini memang betul-betul kurang. Dari kalau tak ada COVID-19 masa 2-3 tahun lepas, sambutan kalau pagi macam ni, memang tak senang duduk. Tambahnya lagi, permintaan juga kurang memberansangkan ekoran Bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi. Walau bagaimanapun, beliau memanfaatkan teknologi yang ada untuk memasarkan jualan menerusi dalam talian bagi memenuhi permintaan pelanggan. Sebanyak 863 tong kitar semula beroda berkapasiti 120 liter akan diagihkan kepada penduduk Kampung Tunku dan Kampung Malaysia Jaya di Kuching bagi projek perintis pengasingan sisa pepejal anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara dengan kerjasama Triniken Sarawak Sendirian Berhad. Ahli Dewan Undangan Negeri Semariang, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, projek perintis tersebut sejajar dengan inisiatif di bawah dasar kebersihan negara. Jelasnya projek tersebut dilaksanakan bagi mendidik masyarakat untuk mengamalkan kitar semula sebagai kelangsungan untuk memelihara alam sekitar. Datuk Sharifah Hasidah berkata, projek itu mendapat galakan penglibatan komuniti setempat bersama pihak berkuasa tempatan dalam melaksanakan penjagaan kebersihan dan amalan kitar semula. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian projek tersebut di Dewan Serbaguna Kampung Malaysia Jaya di Petrajaya Kuching. Datuk Sharifah Hasidah juga meminta kepada DBKU untuk mengadakan satu kursus untuk memberi pendedahan kepada komuniti cara yang betul untuk mengagihkan sampah untuk dikitar semula dengan lebih berkesan. Projek perintis itu dijalankan selama 12 bulan bermula Mei 2021 sehingga April 2022. Perkhidmatan kutipan bahan kitar semula akan dibuat pada setiap hari Khamis, minggu pertama dan ketiga oleh pihak Triniken Sarawak Sendirian Berhad. Polis Sarawak berjaya merampas dadah pelbagai jenis bernilai 4.8 juta ringgit sejak Januari hingga Mac tahun ini. Jumlah rampasan tersebut amat tinggi untuk tempoh 3 bulan meskipun pergerakan seluruh negara terbatas berikutan pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam Cawangan Sarawak berkata, daripada keseluruhan rampasan tersebut, Syabu merekodkan nilai tertinggi berjumlah lebih 3.32 juta ringgit dengan berat lebih 44 kilogram. Ini diikuti dengan pil ekstasi dengan nilai rampasan lebih 1 juta ringgit yang melibatkan lebih 9.2 kilogram. Dato' Abdul Karim menyatakan demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah Negeri Sarawak 2021 di Kuching. Tambahnya, pada tempoh yang sama, seramai 2,058 orang telah ditangkap kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Dadah Berbahaya 1952 dengan 777 pesalah telah dijatuhi hukuman
hukuman penjara. Sehubungan itu, Dato' Abdul Karim berkata operasi bersepadu akan dipertingkatkan lagi dalam usaha memutihkan kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti menjadi lubuk pengedaran dadah, terutama sekali kawasan berisiko tinggi iaitu di Kampung Tabuan Melayu, Matang dan Bekenu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Terima kasih Bu Ma. Saudara, Kelantan membatalkan bazar Ramadan di negeri itu susulan peningkatan jumlah jangkitan COVID-19. Keputusan itu juga menyaksikan Ramadan kali ini berbeza di negeri Cik Siti Wan Kembang. Laporan penuh langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru. Azidi. Baik, terima kasih rakan setugas di studio Angkasa Puri. Pembatalan bazar Ramadan dan Aidilfitri itu juga menyaksikan pasar awam terus menjadi tumpuan ramai. Pusat transformasi luar bandar RT Situnjung menjadi pilihan masyarakat setempat. Laporan Nur Alia Ramli. Sejak awal pagi, lokasi ini menjadi tumpuan bagi mereka membeli barangan keperluan untuk persiapan berbuka puasa dan bersahur. Ini pandangan yang disuarakan pengunjung. Biasa tengoklah 2 hari sekali ke 3 hari sekali ke untuk kita cari barang-barang sinilah. Kadang-kadang barang basuh dia, ikan apa murah sikit. Macam dengan barang-barang daan dan sayur-sayur ni kita pilih lah. Ada yang harga naik lain, ada murah, ada mahal, ada murah. Tengok atas sayur. Mari tu, kalau seminggu tu kira 3 kali, 4 kali seminggu lah. 4 kali seminggu, mari. Misalnya kalau mari beli hari ni tak. Hari ni mula-mula puasa ni kat mari tengok-tengok ni. Kat beli ikan, beli sayur ke apa kak. Tengok kalau misalnya kalau esok ada lagi lauk, kau barang-barang kat beli hari ni. Jadi 2 hari ni kat mari pula lah. Dalam masa sama, pengguna dinasihatkan untuk merancang perbelanjaan bagi mengelakkan pembaziran selain terus patuh SOP yang telah ditetapkan. Walaupun dalam kesibukan mencari barangan mentah bagi persiapan juadah berbuka puasa, pengunjung dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan supaya penularan COVID-19 dapat dielakkan di pasar. Selamat menyambut Hari Ramadan Al-Mubarak pada seluruh umat Islam di Malaysia. Nur Alia Ramli, RTM. Hari pertama Ramadan turut menyaksikan terdapat perubahan harga bahan mentah berikutan permintaan tinggi daripada pengguna. Tinjauan mendapati berlakunya perubahan harga ayam, ikan serta sayuran namun masih berpatutan. Peniaga mendakwa kenaikan harga itu disebabkan beberapa faktor, antaranya kawalan ketat di sempadan, permintaan mendadak daripada orang ramai khususnya peniaga mengakibatkan barang-barang keperluan terputus bekalan. 1 kilogram ayam dijual sekitar RM6.90 sehingga RM7, sementara harga ikan kembung RM18 sekilogram dan daging dijual RM33 sekilogram. Sebab biar lelah ni moga harga ayam mutu ayam tak cukup semua sebab lah ni kalau tengok ni ayam kecil-kecil yang mari. Kadang-kadang ni orang pembekal tu dia kata puasa kat demo dia buat jadi naik mahal-mahal. Harga sama ya. Sebelum puasa pun harga sama 18 ya juga siakak. Ayam pun 10 ya. Biasa tak beza kuat naik harga naik tak banyak lah. Harga daging kalau ikut dulu lah ni memang ada beza banyak lah. Muganya dari segi kemasukan lembu daripada seberai tu memang tak boleh dah payah dah. Lepas tu lembu orang jual dengan apa dia pun mahal. Jadi apabila kita jual dengan harga murah, tak ada untung, baik tak payah jual, betul tak? Justru itu, pengguna mengharapkan pihak berkuasa, khususnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP untuk terus memantau kenaikan harga barangan mentah sepanjang Ramadan bagi mengelak tindakan peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga barang. Program Cakna Komuniti Kelantan FM sempena ulang tahun ke-75 RTM diteruskan lagi bagi menyantuni warga Jabatan Penyiaran Kelantan yang ditimpa musibah. Pengarah Wan Azhan Wan Hamad berkata, sesuai dengan kehadiran Ramadan, program CSR ini diatur dengan pendekatan lebih sesuai.
kita di RTM Kelantan sentiasa mengambil kira semua pendekatan untuk menjaga kebajikan kaki tangan, sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang telah pun bersara. Itu hasrat kita lah, dan program seumpama ini akan kita teruskan lagi di masa-masa yang akan datang dan akan diperluaskan jugalah. Sementara itu, Muhammad Khazimi Ismail yang bertugas sebagai penyunting audiovisual di unit berita ehwal semasa BES terharu dengan kunjungan ini. Bersyukur dan berbanyak terima kasihlah kepada pihak RTM Kelantan dan juga semualah kawan-kawan yang bekerja di sana, dan terutama sekali atas inisiatif daripada pihak pengurusan tertinggi RTM. Anak kelimanya, Muhammad Atikullah, 5 tahun, baru sahaja selesai menjalani pembedahan membuang buah pinggang kiri di Hospital Universiti Sains Malaysia SUSM Kubang Kerian. Setakat ini sahaja laporan semasa dari negeri Cik Siti Wang Kembang. Kembali semula ke studio di Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Salam Ramadan. Baik, terima kasih. Bersua kembali. Meningkatkan tabung dana wakaf bagi membolehkan lebih banyak aset diwujudkan. Perkara itu antara yang perlu diberi perhatian bagi memastikan institusi wakaf berperanan membantu pembangunan ekonomi negara. Ketika berucap sempena pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan 2021, Perdana Menteri menyeru sokongan dan pelibatan semua pihak bagi mencapai hasrat tersebut. Beliau juga mahu satu inisiatif dirangka bagi menggalakkan penjawat awam berwakaf. Bagi tujuan ini, Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-Ketua Jabatan serta agensi di peringkat persekutuan perlu merangka inisiatif bagi menggalakkan pegawai dan kaki tangan di bawah tanggungjawabnya untuk berwakaf secara tunai, terutamanya secara berkala melalui potongan gaji. Bagi tujuan ini, Yang Bahagia Tan Sri Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, telah pun meluluskan Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2020 tata cara pelaksanaan sumbangan wakaf tunai melalui potongan gaji secara sukarela bagi pegawai awam yang berkhidmat di wilayah persekutuan dan negeri melalui kod 4474. Perdana Menteri juga mahu peranan Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf diberi periktirafan. Selain itu, pembangunan hartanah wakaf perlu dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam penyediaan Pelan Rancangan 5 Tahun Pembangunan Malaysia. Aktiviti pembudayaan dan sosialisasi wakaf juga perlu diperhebat ke arah mewujudkan masyarakat celik wakaf. Perdana Menteri juga berharap Yayasan Wakaf Malaysia diperkasa sama ada dalam bentuk suntikan dana atau pertambahan bakat agar ia menjadi contoh pentadbiran wakaf di peringkat antarabangsa. Bagi memastikan pengurusan wakaf lebih cekap dan memaksimumkan mobilisasi wakaf pada masa hadapan, Pelan Induk Wakaf Nasional akan diwujudkan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tidak menerima sebarang bentuk aduan pelanggaran prosedur operasi standard SOP semasa umat Islam menunaikan solat tarawih setakat ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata tahap kepatuhan jemaah yang hadir juga tinggi. Alhamdulillah, pihak yang melaksanakan tarawih di masjid-masjid, saya setakat yang saya tahu patuh kepada SOP, dan walaupun kita menyambut bulan Ramadan, tetapi pihak masjid dan juga pihak kita sentiasa memantau dari segi kepatuhan kepada SOP itu, dan setakat ini tidak adalah yang melanggar SOP. Beliau menyatakannya kepada media selepas merasmikan program Majlis Pelancaran Kembara Al-Amin Ramadan di Kompleks Islam Putrajaya. Bertemakan Gerbang Ramadan Anda merupakan inisiatif JAKIM menyemarakkan lagi bulan Ramadan kepada masyarakat dengan pelbagai pengisian kerohanian secara dalam talian.
Berpeluang bertemu Ramadan adalah nikmat yang tidak ternilai. Ganjaran dan peluang untuk melakukan amal dan kebaikan sepanjang bulan ini menjadi idaman umat Islam. Tidak terkecuali Rumah Ngaji Perak yang memperhebat program keagamaan sepanjang Ramadan, termasuk menambah 26 lagi rumah ngaji di negeri itu. Perinciannya bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Saya tahu. Pernah? Perasaan saya satu perasaan baharulah bila saya dapat menyertai rumah ngaji. Bila pergi tu kita seronoklah, kita dapat tambah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Lagi-lagi walaupun kita tak tahu mengaji, kita boleh bermula daripada alif bata lagi, tak ada masalah. Jom ke rumah ngaji. Sehingga kini terdapat 86 buah rumah ngaji di negeri ini yang diwujudkan bagi menggalakkan lebih ramai umat Islam membaca dan memahami Al-Quran, terutama ketika bulan puasa. Tenaga pengajar, tiap-tiap tempat ada tenaga pengajar. Mereka ada guru mereka. Di kampung tu mereka cari. Sebab kita buka, siapa saja boleh bagi ruang rumah dia, dewan ke, ruang rumah. Macam saya buat rumah saya, bukalah rumah ngaji. Sebab kita ada rasa nak mengaji tu. Menekankan aspek boleh membaca Al-Quran dengan baik di samping mengenal hukum asas tajwid, kelas ini menggunakan modul Al-Badar sebagai asas pengajaran. Kaedah tersebut merupakan sistem Genius membaca Al-Quran dalam tempoh 21 jam pembelajaran. Kelas kami pada hampir tiap-tiap hari. Kerana dengan mengaji ni kita akan ikut pandangan saya lah. Manusia akan bertambah baik akhlak dia, budi pekerti dia dengan membaca Al-Quran kerana kesedaran daripada membaca Al-Quran itu. Selain proses pembelajaran dilaksana dengan pematuhan prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ahli rumah ngaji turut melakukan pelbagai aktiviti termasuk membersihkan surau dan menunaikan solat tarawih secara berjemaah. Semalam, kumpulan itu menyumbang 400 sejadah dan kain pelekat kepada penjara Taiping, Tapah dan Batu Gajah. Kita lagi lebih mendekatkan diri dengan Allah. Dan tema kali ini ialah Quran, so kita lagi kena banyak mengamalkan Al-Quran yang kadang-kadang bagi setengah pihak menjauhi Al-Quran kan. So itulah yang baik tentang rumah ngaji di sini. Ya Allah, memang bagus sangat. Memang berkesan. Sebab apa? Dia kelasnya start daripada Iqra. Lepas tu baru dia ajar sampai Taranum, dia ajar sampai apa, dan samping tu ada selit-selit pula usrah apa semua. Sangat bagus. Sangat bagus. Untuk mentabatkan Quran, lepas tu masyarakat ni bertambah baiklah. Lagi satu masa pun maknanya sangat baguslah rasanya dalam masyarakat sekarang kan, masyarakat yang banyak rosak kan, orang-orang muda. Kita tariklah dia orang belia ni, tarik ke sini ke arah Quran. Diharapkan usaha ini dapat melahirkan masyarakat yang akhlaknya bersesuaian dengan tuntutan agama. Orang ramai yang berminat boleh mendaftar dengan rumah ngaji terdekat atau layari www.rumahngaji.my untuk senarai rumah ngaji seluruh Malaysia. Laporan Nur Ain Abu Bakar untuk Berita RTM. Baik saudara, sekian berita wilayah 1 Ramadan 1442 Hijriah. Jika setiap daripada kita mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, pasti akan dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saudara, banyakkan ibadah sempena Ramadan yang penuh barakah ini. Saya Zara Zamri, minta Assalamualaikum dan salam sejahtera.